Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan projek kami iaitu Export Multipurpose EcoPod. Dalam projek kami, kumpulan kami telah menghasilkan produk yang dinamakan sebagai Multipurpose EcoPod ataupun diringkaskan sebagai Export. Export adalah produk yang dihasilkan daripada EcoBrick dan ia dapat membantu guru dalam menyusun atur kedudukan murid dengan mudah. Kumpulan kami dianggotai oleh 3 orang guru daripada SMK Tawau yang mana terdiri daripada saya sendiri, Cikgu Sabrina binti Ajmain, Cikgu Muhammad Rizal bin Omar dan Cikgu Mono binti Aju. Kami dikenali sebagai SMK Tawau Eduvator. Berikut adalah garis masa pelaksanaan projek yang mana kempen penghasilan EcoBrick telah dimulakan pada Januari tahun 2020. Warga sekolah dibimbing tentang cara-cara menghasilkan EcoBrick. Bermula Februari 2020 sehinggalah April 2021, EcoBrick mula dikumpulkan dan pada Mei 2021, kumpulan kami ditubuhkan untuk memikirkan apakah produk yang akan dihasilkan daripada lambakan EcoBrick ini. Dan setelah mendapat idea tentang ekspor, maka proses penghasilan telah dijalankan dan dokumentasi dan perkongsian dijalankan pada Jun 2021. Apakah itu EcoBrick? EcoBrick ialah unit asas binaan, iaitu diperbuat daripada botol minuman plastik yang berisi sisa plastik terpakai yang digunting kecil-kecil dan juga dipadatkan. EcoBrick ini boleh digunakan untuk upcycling, iaitu membina bahan-bahan lain berbeza daripada kegunaan asalnya. Contohnya untuk membina struktur dinding taman, perabot ataupun perhiasan. Bagaimana tercetusnya idea tentang ekspor ini? Semasa perbincangan bersama ahli kumpulan, kami telah mengimbas semula tentang lawatan Perdana Aras ke Tokyo pada tahun 2018, yang mana di sana semasa sesi lawatan ke satu sekolah tinggi di perpustakaan mereka terdapat meja muda ahli yang beroda boleh diubah menjadi meja individu dan boleh digabung bersama untuk aktiviti berkumpulan. Jadi kami telah memutuskan untuk membina unit ekspor ini menggunakan EcoBrick yang ada. Berikut merupakan carta alir bagi penghasilan ekspor. Fasa pertama dimulakan dengan memilih botol minuman yang seragam untuk membina EcoBrick. Fasa yang kedua melibatkan pemilihan EcoBrick yang mempunyai berat termampat sebanyak 500 gram sekurang-kurangnya. Untuk fasa yang ketiga, kami mula membina ekspor dengan menggunakan 10 unit EcoBrick yang disusun secara modular, iaitu berbentuk segitiga. Yang keempat pula, kami melakukan ujian ketahanan dan kestabilan terhadap ekspor yang telah kami hasilkan. Dan untuk fasa yang kelima, kami membuat kemasan. Dan untuk fasa yang keenam, kami memilih tempat yang sesuai sama ada indoor ataupun outdoor untuk meletakkan ekspor kami. Ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan penghasilan projek ekspor yang mana kami telah melibatkan 2 orang pelajar daripada Kelab Inovasi untuk membantu bagi melaksanakan projek ini. Mengapa ekspor? Ekspor adalah produk yang mempunyai kos yang rendah, mudah dihasilkan dan mudah diselenggarakan. Sebagai usaha untuk membantu guru dalam melaksanakan aktiviti PK21 di sekolah, secara tidak langsung ekspor ini dapat meningkatkan kesedaran kepada warga sekolah dalam mengamalkan amalan kitar semula dalam menjaga kebersihan kawasan sekolah. Ekspor dapat membantu guru menyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara berhema, mengikut kesesuaian dan keperluan secara menyeluruh dan berterusan selaras dalam standard 4 SKPMG. Ekspor menyokong objektif dan misi sekolah TS25. Projek ini juga memberi penekanan yang saksama kepada mengaplikasi konsep dan amalan PDPC yang terbaik. Seterusnya kita akan pergi ke elemen relevan. Apakah elemen relevan untuk ekspor ini? Yang pertama adalah untuk menyokong objektif sekolah lestari, antaranya memupuk nilai murni alam sekitar pada kalangan warga sekolah. Kedua, menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan. Dan yang ketiga, mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari. Elemen keberkesanan ekspor.
Melalui penggunaan ekspor, guru-guru dapat menyusun atur kedudukan pelajar dengan lebih mudah. Guru-guru juga dapat mewujudkan suasana persekitaran pembelajaran yang lebih menyeronokkan buat para pelajar. Bagi elemen inovatif dan kreatif, penggunaan ekspor ini mudah dipisahkan dan juga dicantum oleh pelajar, ergonomik, mesra pengguna, dan mempunyai kos yang rendah. Ianya juga memberikan impak yang besar kepada cara pengajaran guru dan juga alam sekitar. Elemen signifikan. Yang pertama ialah memartabatkan profesion keguruan dan yang kedua mewujudkan kerjasama antara guru dan Persatuan Ibu Bapa dan Komuniti PIBK. Kriteria pemilihan projek. Yang pertama, ekspor menyokong objektif dan misi sekolah TS25. Seterusnya, ekspor ini mempunyai dua faedah, iaitu dijadikan sebagai meja dan kerusi dalam menjalankan aktiviti PAK 21. Ia dipilih berdasarkan faktor pasaran, iaitu menggunakan bahan terbuang, mempunyai kos yang rendah, mudah dihasilkan dan mudah diselenggarakan, dan seterusnya dapat membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran. Seterusnya, bagaimana kaitan ekspor dengan agenda nasional dan negeri? Menyokong TS25 yang mana adalah satu usaha ke arah melahirkan model insan unggul melalui yang pertama, persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, yang kedua, disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, yang ketiga, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi, dan yang keempat, komitmen komuniti yang padu. Kaitan ekspor dengan fungsi utama jabatan. Ekspor menyahut saranan bagi TS25 iaitu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Selain itu, ekspor mencapai objektif mengaplikasi konsep dan amalan PDPC terbaik dan mematuhi matlamat TS25 iaitu memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Kaitan ekspor dengan ekosistem semasa. Kami telah menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form kepada 10 orang pentadbir dan 10 orang guru yang dipilih secara rawak di SMK Tawau. Daripada data yang kami perolehi, didapati 10 orang pentadbir dan 10 orang guru menghadapi masalah bilangan pelajar dalam kelas ramai menyukarkan pergerakan pelajar semasa aktiviti PAK 21. Didapati juga 8 orang pentadbir dan 10 orang guru menghadapi kurang alat bantu mengajar menyebabkan guru sukar untuk melakukan aktiviti semasa PAK 21. Kami telah menjalankan 2 jenis uji cuba bagi prototipe ekspor. Ujian yang pertama ialah ujian ketahanan. Kumpulan kami telah menjalankan ujian ketahanan dengan meminta pelajar duduk di atas ekspor. Hasil pemerhatian kami, tiada pelajar jatuh dan tiada kerosakan pada produk. Bagi uji cuba prototipe ekspor yang kedua iaitu ujian kestabilan, daripada pemerhatian kami, didapati ekspor stabil kerana pelajar boleh berbaring di atasnya dan stabil apabila disusun bertingkat-tingkat. Berikut merupakan keputusan bagi 2 jenis ujian prototipe ekspor. Bagi ujian yang pertama iaitu dari segi ketahanan, ekspor dapat menampung berat pelajar. Dari segi ujian yang kedua iaitu kestabilan, ekspor adalah stabil. Berdasarkan hasil keputusan yang kami perolehi, kami dapati prototipe ekspor sangat sesuai digunakan oleh guru dalam menyusun atur kedudukan murid dengan mudah dan dapat membantu guru dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Ini adalah kos yang kami belanjakan untuk membina ekspor.
yang mana selain daripada menggunakan EcoBricks, kami juga memerlukan bahan dan peralatan seperti robot pipi corrugated, white sellotape, glue gun, cutter, marker, caulking gun dan juga clear silicone sealer. Kami telah membelanjakan sebanyak RM101 dan juga 20 sen untuk menghasilkan 16 buah ekspor. Oleh itu, jumlah kos bagi satu ekspor ialah RM6 dan juga 33 sen. Bagi tindakan penyelesaian dan pembuktian, kumpulan kami telah meletakkan ekspor di bahagian luar surau sekolah yang biasa digunakan sebagai tempat mengajar oleh guru-guru di SMK Tawau. Di sini, ekspor boleh digunakan ketika aktiviti berkumpulan maupun individu dan boleh diubah mengikut kesesuaian sama ada digunakan sebagai kerusi ataupun meja. Seterusnya untuk keberhasilan projek ataupun impak projek, ekspor diletakkan di kawasan ruang legar surau SMK Tawau. Keberhasilan produk dapat diukur berdasarkan pemerhatian yang telah kami uji sendiri. Memandangkan produk ini siap pada Jun 2021, maka produk ini belum lagi digunakan oleh guru kerana pelajar masih PDPR. Bagi impak projek, dilihat kesan jangka panjang ekspor kepada pembangunan serta kemajuan negara. Ekspor dapat menyokong program transformasi sekolah TS25. Selain itu, ekspor juga menyokong dasar pendidikan kebangsaan seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan bagi menyokong program transformasi kerajaan dengan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Bagi kesan jangka panjang kepada pembangunan serta kemajuan sekolah, ekspor dapat mencapai objektif Program Transformasi Sekolah 2025 atau TS25 yang pertama dengan mengaplikasikan konsep dan amalan PDPC terbaik, yang kedua membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan, dan yang ketiga membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Bagi potensi pengembangan ekspor, ekspor dapat dikembangkan melalui penyeragaman ke sekolah lain di Bandar Tawau, khususnya sekolah di kawasan luar bandar kerana EcoBrick mudah untuk dihasilkan. Yang kedua, penyeragaman ke jabatan sama ada kerajaan atau swasta di Sabah. Seterusnya, tahap ketersediaan ekspor dan pengkomersialan ataupun replika. Ini dapat dilihat kerana ekspor berpotensi dikomersialkan secara tunggal dan kolaborasi dengan syarikat seperti IKEA. Sekian dan terima kasih.